يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Hormati Fadil Ustaz Anwar, Abu Imam ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat, para ustaz, para ustazah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala beri lagi kita keizinan untuk kita hadir ke rumah Allah pagi ini untuk kita solat fardu subuh secara berjemaah. Ya, alhamdulillah. Yang menyambung lagi perbincangan kitab kita ini, iaitu mengakui uluhiyah dan ubudiyah. Allah Ta'ala terbahagi kepada dua bahagian, uluhiyah dan ubudiyah. Uluhiyah makna ketuhanan, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama disebut pengakuan secara pemikiran, ataupun disebut iktiraf nazari, iaitu membenarkan dengan hati bahawa Allah SWT yang mencipta makhluk di alam dunia ini adalah berhak disembah. Jadi kita sebagai seorang beriman, mestilah kita memperhambakan diri kepada Allah SWT, mengaku dalam hati kita, yakni disebut membenarkan dengan hati, tasdiqun biqalbi, membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta makhluk di alam dunia ini yang adalah berhak disembah. Hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Tak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, mengambil Tuhan-Tuhan yang lain, kan? Mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tahu? Kerana kalau kita mengambil Tuhan lain, maka kita sudah mensyirikkan Allah SWT. Jadi dosa syirik ini dosa yang paling besar. Sebab kita mengadakan sesuatu yang memang tiada, iaitu Tuhan yang lain, syarikul bari, Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain. Yang kedua disebut pengakuan secara perlaksanaan, iktiraf amal, iaitu beramal dengan amalan-amalan yang soleh yang dapat amalan soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhan-suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Justru itu mereka yang hanya membenarkan dengan hatinya sahaja. Ini sambung lagi, maknanya sambung pada itu ciri-ciri keimanan kepada Allah SWT. Jadi ini dari sudut pengabdian kita kepada Allah SWT, membenarkan dengan hatinya sahaja keesaan dan kekuasaan Allah SWT tanpa beramal dengan amal-amal soleh
dan tidak mematuhi perintah dan larangan Allah adalah termasuk dalam golongan orang yang kurang imannya. Ataupun disebut iman yang naqis, kurang iman, bukan bermakna tak ada iman. Ya, kita sebut itu golongan yang mengatakan bahawa melakukan dosa besar ni kekal. Ini pahaman Mu'tazilah. Antara pahaman Mu'tazilah ni, dia mengatakan bahawa buat dosa besar kekal dalam neraka. Kan? Kita pahaman kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa anda kata melakukan dosa besar, kan? Dan dia mati, dia tak sempat bertaubat kepada Allah SWT, maka diserah urusannya kepada Allah. Sama ada Allah nak memasukkannya ke dalam syurga ataupun memasukkannya ke dalam neraka. Dia digelar sebagai mukmin yang asi, mukmin yang asi, mukmin ahli maksiat. Maka kalau dia mati dalam keadaan begitu, selagi dia tidak menyatakan dia secara terbuka, termasuk di hadapan hakim, mengatakan dia murtad, disuruh taubat, dia tak taubat, maka dia mati dalam keadaan kufur. Barulah kita kata dia kufur. Tapi kalau dia sekadar dia tak semayang saja, tak boleh kita mengatakan dia kufur. Contoh dia ahli maksiat, dia buat zina umpama, kita tak boleh kata dia ahli neraka, tak boleh. Jadi urusan syurga neraka ni Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada dalil yang menunjukkan mereka yang melakukan dosa besar ni ada perkara yang khusus, maknanya dalil yang khusus tentang satu-satu dosa yang dilakukan. Contohnya membunuh. Dalam hadis Nabi SAW menyebut orang yang membunuh itu, dalam firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin, ini antara dosa pembunuhan. Dipetik pada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan ialah neraka jahanam. Dalam keadaan dia kekal dalamnya, dan Allah murka kepadanya, melaknatnya, serta menyediakan baginya azab seksa yang sangat besar. Disebut sini khalidan fiha, kekal di sini. Itulah kalau sebab tu kita kena rujuk ulama. Kalau baca Quran, tengok tafsir, kekal neraka selama-lamanya. Kekal neraka dengan membunuh. Membunuh ini kekal di sini menunjukkan orang yang menghalalkan perbunuhan, kan? Jadi menghalalkan perbunuhan, perbuatan membunuh itu, maka kufur. Ini tak tahu nak pergi perang dan sebagainya, ikut perasaan, ikut hati nak marah. Bila orang api-api pergi perang, sedangkan perang bukan fisabilillah, bukan kerana Allah. Berperang pun sesama kaum muslimin perang, kan? Sama kaum muslimin perang. Hak jual senjata orang kat musuh-musuh Islam yang kita lihat seluruh dunia ni, kan? Berlakunya peperangan. Kalau yang fisabilillah kerana Allah tu tidak jadi masalah, tapi yang hanya kepentingan ataupun dipanggil apa, taksub. Akhir sekali perang, timbul golongan ekstrim, akhir sekali membunuh kaum muslimin. Berperang sama-sama Islam. Jadi menghalalkan perburuan itu, gitu. Kekal selama-lamanya. Adapun membunuh dengan tak sengaja, maka dia mengatakan bunuh tu haram. Terpaksa dia, kerana dia terpaksa, boleh jadi untuk tidak sengaja, maka tak sengaja, maka di situ tidak jadi kufur. Di sini sebut kekal, khalidan fiha. Jadi orang macam ini
Melakukan dia panggil ahli maksiat. Ahli maksiat. Kalau dia tak taubat, maka maka dia diazab ataupun diserah urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita kata ahli neraka, tak boleh. Cuma kita kata amalan ahli neraka tak apa. Kita nasihat orang, kadang-kadang terajak. Awak ni nak masuk neraka, kita kata ke orang tak semayang. Sedangkan dakwah ni tak macam itu. Dakwah kita kata, kita beri ancaman sahaja, bukan kita menghukum dia sebagai ahli neraka, tak boleh. Ahli neraka tak boleh. Kecuali kita kata jangan buat macam ni. Ini amalan ahli neraka. Nabi beritahu, Allah beritahu orang sekian azabnya sekian. Orang melakukan sekian azabnya sekian. Tak boleh kita mengatakan kufur. Jadi disebut tadi nazari dan amal. Jadi ini dipanggil iman yang lemah, iman dia yang lemah. Banyak dalam Quran kan. Disebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan? Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga mereka itu mengasihi saudaranya seumpama mereka mengasihi diri mereka sendiri, kan? Maknanya tak sempurna iman. Tak cara ke jiran, tak cara ke saudara mara, tak menghubung silaturahim, maknanya lemah iman, bukan maknanya kufur. Bukan maknanya kufur dah. Tapi makna lemah iman dia. Itu juga ada disebut tidak mencuri seorang pencuri, kan? Tidak berzina seorang penzina, melainkan tiada iman padanya. Tidak mencuri seorang pencuri, melainkan tidak ada iman baginya. Maknanya ketika itu iman dia lemah. Contoh semayang, kita menangguh-nangguhkan semayang. Kan? Menangguh-nangguhkan semayang hingga sampai ke waktu darurah, sampai lebih pada itu waktu haram. Waktu haram. Semayang tak ada habis. Sebelum bagi salam, makna dah habis waktu. Makna itu kita meninggalkan amal. Meninggalkan amal akhir sekali disebabkan apa? Disebabkan lemah iman kita. Itu setakat lagi masuk kufur. Sampai semayang tak wajib pula. Jadi kita pergi telajak sangat. Balik ayat itu, man tarakas salata muta'amidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan semayang dengan sengaja, maka kufur ia. Bawa kepada kufur, tinggal semayang dengan sengaja. Jadi menafikan hukum wajib semayang, itu jadi kufur tu. Orang yang meninggalkan semayang ni kufur nikmat dia. Kufur nikmat. Ayat Quran tak ada pilih-pilih. Kalau kata kufur lah. Tapi tafsiran pada kufur tu, mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, mengatakan kufur nikmat. Kufur juga, tapi kufur nikmat, bukan kufur akidah. Ada yang mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kufur, siapa tinggal semayang kufur. Alatih kita tinggal satu semayang, masuk keluar Islam, mengucap balik. Ada perbahasan ulama, ada kata berapa waktu pula. 3 waktu, 2 waktu baru kufur, baru batal syahadah. Jadi kita sebut itu maknanya perbahasan itu Imam Ahmad kata tidak orang yang meninggalkan semayang tidak Islam. Jadi Imam Syafi'i kata pada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Ahmad, kamu betul kamu kata orang tinggal semayang ni kufur je. Kata macam mana nak Islam balik? Lalu Imam Ahmad kata semayang balik. Baru masuk Islam balik, semayang balik. Imam Syafi'i kata macam mana nak semayang ni tak Islam. Sedangkan kalau nak syarat sah semayang tu iaitu mesti Islam. Kalau nak tak Islam macam mana nak semayang? Angkat takbir. Niat angkat takbir pun tak sah dah. Lepas tu Imam Ahmad pun diam. Perbahasan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sebab tu kita mengatakan bahawa tidak membatalkan syahadah. Jadi sebaliknya mereka beramal dengan amalan soleh dan taat kepada Allah Ta'ala adalah mereka yang sempurna imannya. Yang iman yang kamil. Ini bermakna
kesempurnaan iman seorang itu ialah membenarkan dengan hati, tasdiqun bil jinan, dan beramal dengan anggota badan, amal bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Maknanya sempurna iman seorang itu dengan dia membenarkan dengan hati dia akan Allah SWT, kehambaan, ibadat peribadatan itu semata-mata kerana Allah, bukan sahaja itu, tapi dia membuktikan iman itu dengan perbuatan dia, dengan perbuatan dia. Lepas tu kalau dengan saudara, dengan jiran tetangga, itu menunjukkan keimanan. Sempurna iman itu menjaga hak-hak kaum keluarga, menjaga hak-hak orang lain, kan? Itu termasuk juga. Jadi daripada iman itu membuahkan akhlak yang baik. Akhlak itu menunjukkan keimanan lah. Hasil daripada iman itu timbul akhlak zuhud, tidak redha, kan? Timbul redha, timbul syukur, syukur kepada Allah SWT. Jadi oleh itu para ulama fiqh dan hadis telah ijma' mengatakan sesungguhnya iman itu ialah mengakui dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota badan. Dan tidak kisah amal itu kecuali dengan tidak sah amal itu kecuali dengan niat, yakni membenarkan dengan hati. Betul lah. Innama a'malu binniyat. Maknanya sesungguhnya amal itu dibalas berdasarkan kepada niat, dan kamu akan dibalas mengikut apa yang kamu niatkan. Mengikut apa amalan yang kita niat itu kerana Allah ke tak? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Kalau kerana orang lain, dia tidak sampai batal syahadah. Sebab tu dari sudut ijma' tadi disebut yang pertama membenarkan dengan hati. Kalau tak ada membenarkan dengan hati akan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepakat mengatakan tidak ada iman. Sebab itulah para sahabat cerita keluarga Yasir. Keluarga Yasir, isterinya Sumayyah, isterinya Sumayyah, anaknya Ammar, kan? Ketika di awal Islam itu, mereka ini dibunuh oleh Abu Jahal, dipaksa keluar daripada agama tauhid, agama Islam, daripada mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yasir dan Sumayyah menyatakan secara zahir, maksudnya dia terang-terang, dia kata dia mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terang-terang, dia tak nafikan, dia nyatakan dengan lisan. Jadi dia dibunuh, maka terbunuh itu syahid di sisi Allah. Namun Ammar tak mengaku dengan mulut. Ammar, anak dia tak mengaku. Bila tanya, dia tak mengaku kan dengan mulut, tapi hati dia membenarkan Allah Tuhan yang esa, tak ada Tuhan yang lain. Maknanya Ammar pun diterima iman dia. Ammar bin Yasir, mana keadaan gini. Jadi sepakat disebut, maknanya tasdiq bil qalbi wajib, membenarkan dengan hati wajib. Tapi membuktikan keimanan sehingga mencapai tahap dia tadi, iman kamil tadi, dia mesti membuktikan dengan amalan dia. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu sembahyang itu sendiri menunjukkan perbezaan kita dengan orang kafir. Dah benda tanda yang kita boleh tunjuk nak membezakan orang Islam dengan orang kafir, melainkan kita nampak dia sembahyang. Puasa boleh tahan kira lagi puasa. Sebab tu puasa tu orang tak nampak, letih nampak badan, duduk di rumah dah bertanak nasi dah sebagainya, kan. Nampak buat moyong lemah, badan tak puasa di rumah. Sebab Allah sebut puasa ini adalah maknanya Allah sendiri yang akan membalas maknanya amalan puasa, kan manusia tak nampak. Manusia malaikat semayang, ada tanda dia, kita boleh nampak orang semayang, bukti dia Islam. Begitu.
Jadi dan tidak sah amal kecuali dengan niat. Tadi bila tidak ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diterima juga. Mana niat ni syarat, dipanggil syarat qabul, syarat diterima. Iman dan syarat diterima satu-satu ibadat itu. Jadi bermakna iman menurut ulama fiqh dan hadis ialah iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih wa tasdiqun bil jinan. Jadi mengetahui dengan lidah, mengakui dengan lidah, beramal dengan anggota dan membenarkan dengan hati. Dan dalam hati kita syaratnya itu kita dah bincang, mesti yakin penuh. Jazam, tak boleh ada was-was. Contoh disebut tadi, maknanya hanya Allah sahaja disembah. Kalau kita ambil lain juga, tangkai pakai juga, rantai pakai juga. Apa rantai tu? Rantai tu lah benda, rantai azimat, kan? Tangkai pakai juga. Dan sama-sama sembah Allah juga. Mana menduakan Allah, syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau asbab berubah, asbab lain, asbab tu asbab. Tapi sebaiknya pilihlah perbuatan cara Islam. Kaedah Islam. Ada orang kata perbuatan Islam, tapi perbuatan Islam pun dia yakin benda tu beri bekas pada menyembuhkan, tak jadi juga. Dia perbuatan Islam pun perbuatan ialah walaupun ada khusus cara Islam, tapi perbuatan Islam maksud perbuatan yang diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau perbuatan Islam, ubat tu pun ada mengandung unsur yang mudarat. Unsur mudarat dan unsur najis. Maka dia jadi haram pula. Sebab tu dalam isu vaksin ni kan, vaksin pergi vaksin pula. Dalam isu vaksin ni tengok pula, kita orang Islam kena faham situ. Vaksin ni mana ubat ikhtiar. Jadi tak timbul soal haram ke halal ke benda. Tak timbul soal sangkaan-sangkaan yang tak patut. Jadi perubatan ni, sebab kita ni bukan ahli kan. Ulama-ulama pun bukan ahli dalam bidang perubatan. Jadi perubatan ni kena tanya ahli dia. Kan contohnya, kalau di rumah kita pun ustaz kan, tiba-tiba wiring rosak, dia ustaz tak buat kerja wiring, ustaz akan panggil wireman juga, tukang repair rumah dia untuk wiring. Sama lah begitu. Jadi perubatan pun ulama mengambil orang bidang perubatan. Cuma dari sudut agama tengok pula ubat tu najis ke tak, mudarat ke tak. Begitu. Kena cek situ. Kalau mudarat boleh jatuh hukum haram. Dia asal berubat ni harus kan. Jadi tak timbul soal itu. Jadi sebab tu ada ilmu kan. Kalau tak ada ilmu pun bertanya kepada ahlinya dalam bidang-bidang itu. Tengok najis pula, ubat tu najis ke tidak. Kalau orang mati sebab tak nak berubat umpamanya, sebab tu dosa dia di akhirat tidak ada persoalan bagi dia dah. Mati sebab apa? Darah tinggi, kencing manis, doktor kamu pergi datang appointment, kan? Tapi urusan dia tak nak berubat, maka dia mati. Makna dia mati dengan sebab satu penyakit lauk, tak nak berubat gitu, buat kerah king gitu, tak nak pergi berubat. Jadi dia mati, tidak ada persoalan di sana dah. Pasal apa? Berubat tu harus. Tapi kalau berubat dapat pahala kan? Begitu. Kalau mudarat, ada ketika dia menjadi wajib pula. Tapi wajib itu bukanlah wajib dia panggil wajib aridi, wajib yang mendatang. Mungkin umpamanya dengan dia tak berubat menyebabkan mudarat pada masyarakat umpamanya kan. Jadi dengan berubat itu jatuh ke wajib pula. Kan? Pasal apa? Pasal apa dia melibatkan mudarat. Ma la yatimu wajibun illa bihi fa huwa wajib. Kan? Maknanya disebabkan menjaga orang tu wajib, maka dia berubat tu jadi wajib pula umpamanya. Contoh orang kahwin. Itu masa nak kahwin, orang nak kahwin, dia nak kahwin. Bila dah kahwin dia tak rock. Dia jadi panggil dia
Orang panggil mati pucuk orang panggil. Mati pucuk masa orang nak kahwin, roda nak kahwin, dia pun nak kahwin. Maka dah kahwin, dia tak erak lah. Ya, akhir sekali nak jaga kerukunan rumah tangga, maka berubat jadi wajib. Umpamanya begitu kan. Kan. Jadi maka akui dengan tadi, dan iman itu di sisi ulama fiqh dan hadis adalah bertambah dengan sebab taat kepada Allah dan berkurang dengan sebab maksiat kepadanya. Menurut pendapat mereka itu semua perbuatan bahawa ketaatan kepada Allah itu dinamakan iman. Maknanya iman itu boleh naik dan boleh turun. Kita dah bincang tu kan. Iman itu ada masa naik, ada masa turun. Itu iman. Naik ke turun dari sudut amal kena buat. Semayang. Jangan sampai turun iman sampai tak semayang. Semayang kena kekal. Puasa, zakat dan sebagainya. Sama ada iman naik ataupun kurang, maka kekal. Ketika kurang, payah kita nak buat amal berat kita. Nak baca Quran berat, tapi tak baca juga dapat. Itu fadilah besar ya. Masa iman tengah lemah kita buat juga. Kan masa raja-raja lah. Yang mulai bangun tahajud, bangun baca Quran. Satu juzuk sehari. Masa iman kurang, tengok Quran pun tak. Letak dalam rak. Tapi ambil juga, walaupun berat betul, baca juga. Itu fadilah besar. Jadi dari sudut amal, dia tidak berkait dengan maksudnya istiqamah dan amalan, dia tak kait dengan iman tinggi iman rendah. Dia kena buat, tetap kena buat. Dan ada ketika jatuh dalam maksiat, dia kena lihat pula. Ada. Dia panggil konsep mencegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bil lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu cegah. Kan? Dengan tangan kamu. Tak boleh dengan tangan, dengan lisan. Tak boleh dengan lisan, dengan hati. Wa dzalika 'adhaful iman. Maknanya kalau tak ada rasa marah dalam hati sampai redha, maka tidak ada iman. Kalau ada rasa marah dalam hati tapi nak negur tak